Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Raja Nurhida binti Raja Muhammad Taha akan membuat temu ramah mengenai isu buli cyber yang semakin tersebar luas sejak ini. Baiklah, di hadapan saya adalah Cikgu Nur Maria. Boleh ke Cikgu kenalkan diri Cikgu secara lebih mendalam? Saya Cikgu Maria binti Muhammad Ali, seorang guru di SD Bandar Putra Kulai Johor. Berada khidmat di bidang Baiklah, berdasarkan berita yang telah saya letak di Google Site saya dan telah saya beri secara personal kepada cikgu, mengikut pemahaman cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan buli cyber secara terperinci? untuk memberitahukan secara terperinci bukan bidang saya untuk mentadbirkan, cuma ikut pemahaman saja, secara bacaan, jadi dapat disebutkan di sini. Buli cyber maksudnya perbuatan, membuli, mengancam, memalukan atau menghina seseorang melalui medium elektronik seperti mesej ataupun SMS, chatting ataupun email, ataupun melalui laman web sosial seperti Telegram, menggunakan telefon bimbit, menggunakan internet ataupun menggunakan komputer, medium-medium elektronik. Baiklah, terima kasih dengan maksud buli cyber tersebut. Berdasarkan maksud buli cyber itu, apakah pula faktor yang membawa kepada tercetusnya perbuatan buli cyber ini yang juga terkandung dalam suatu kesalahan yang berat? Faktornya lebih pada pembuli. Siapa yang nak buat buli? Apa yang nak melakukan buli? Faktornya lebih pada dia, bukan lebih pada mangsa. Okey. Jadi faktor kenapa pembuli itu melakukan hal demikian? Kenapa? Sebab mengikut satu kajian, saya dah lupa, pernah baca dalam satu kajian, katanya pembuli ni melakukan perkara tersebut kerana mereka kurang keperluan asas mereka dalam kehidupan tu macam tidak dipenuhi. Kita dalam hidup ni kita perlukan banyak keperluan asas, maksudnya kita perlukan kasih sayang, kita perlukan kuasa, kita perlukan kebebasan, kita perlukan keseronokan. Sekiranya benda-benda semua itu tidak terpenuhi, satu jiwa manusia akan rasa sesuatu yang kosong. Jadi untuk memenuhi keperluan itu mereka melakukan perkara ini, terutama pada zaman sekarang lah. Mereka tak perlu berhadapan, mereka tak perlu menunjukkan diri, mereka tidak perlu mengenalkan diri, orang tak kenal mereka, cuma bergantung pada kiriman ataupun SMS, satu teks atau satu gambar, mereka boleh memenuhi kehendakan. Maksudnya mereka seronok, kan? Mereka bebas buat sesuatu tanpa fikir. Sebenarnya mereka rasa selamat. Sedangkan pada hal sebenarnya mereka tak selamat melakukan perkara just untuk memenuhi keperluan hidup mereka yang rasa kosong itu saja. Ya. Baiklah, yang seterusnya ialah ancaman buli cyber seperti melontarkan kata-kata kesat boleh membawa kepada tekanan perasaan yang akan dialami oleh mangsa. Pada pendapat cikgu, apakah kesan negatif yang lain yang akan membawa padah kepada pembuli dan mangsa cyber itu sendiri? Setiap perbuatan ada kesan dia. Okay, kesannya yang banyaknya kepada mangsa. Okay, mangsa buli. Kesan itu boleh bagikan kepada tiga lah, kesan fizikal, mental dan emosi. Okay, secara fizikal, kita akan ada yang pernah berlaku sehingga rasa sakit perut, okay, rasa tidak lalu makan. Lepas tu kadang-kadang emosi dia terganggu, macam banyak termenung, kan, kurang bersosial,
Okay, nampak macam murung, sedih, tak nak berkawan, tak nak bermain. Kadang-kadang ada benda yang dia minat tapi dia tak nak buat lagi. Okay, kalau waktu rehat ataupun tidur, tidak lena tidur, makan sudah teratur. Bila keadaan tu berlaku, jadilah satunya yang kita dapat kesan melalui fizikal, dia kan dia muntah, loya, kan tak cukup rehat, jadi macam timbul fizikal. Tapi kesan lama ke tak lama tu berbanding bergantung pada individu tersebut. Tentang sedia ada dia atau kekuatan diri dan semangat dia lah untuk menghadapi perkara-perkara begini. Dan kepada pelaku pembuli, kesannya memang berat sebab laman sosial melalui Facebook setiap pengguna mesti memenuhi etika. Sekiranya perbuatan mereka tidak pasti melanggar etika dan dapat dikesan, ada bukti-buktinya, mereka boleh dihadapkan, dikenakan tindakan undang-undang yang tegas. Yang pernah kita dengar di berita-berita, ada tindakan pengguna laman web yang mengutuk atau menghina sesuatu organisasi telah dikenakan tindakan undang-undang. Baiklah cikgu, yang seterusnya, jika perbuatan buli cyber ini berlaku di sekolah dan mangsanya merupakan salah seorang dalam kalangan anak murid cikgu, apakah reaksi atau tindakan yang akan cikgu lakukan? Ya, di sekolah. Okey, kita boleh tengok murid kita, keadaan murid kita. Kadang-kadang ada yang dia beritahu, ada yang dia tak beritahu, kan murid kan. Tapi sekiranya cikgu tu prihatin, dia mungkin dapat kenal daripada kesan-kesan tu, jadi berjumpa dengan murid tu, okay, bertanya apa sebenarnya yang berlaku sebagai seorang guru, tanya apa yang berlaku. Sekiranya dia memang kata dia ada masalah melalui handphone dia, ada orang cakap begitu begini yang memberi kesan pada diri dia, kita tahu itu dia memang terkesan lah, salah seorang daripada buli cyber lah. Jadi perkara macam tu kita kena beri pengetahuan dan keyakinan diri pada mereka, penegasan kepada mereka. Perkara begitu ada cara untuk menyelesaikannya. Sebelum kita bawa kepada yang lebih berkuasa macam guru biasa, guru kelas ataupun guru mata pelajaran, kita memberi nasihat. Contohnya kita tanya sebaiknya kan, apa yang dikatakan hal-hal seperti itu, adakah betul-betul sebenarnya untuk menyakiti hati dia? Adakah betul-betul menyakiti hati dia atau bukan bermaksud berdemikian pun? Mungkin dia terlalu mengambil hal perkara-perkara yang macam tu. Jadi kita pesan kat dia jangan cepat tersinggung, kerana itu tanda orang bodoh ataupun tanda orang lemah. Okey, jadi kita kena tegaskan situ. Okey. Jadi maksudnya, tetapi bila benda seseorang itu memang nampak memang jelas, kita dapat bukti memang jelas menghina atau menyebut atau menakutkan, memang itu memang jelas di situ. Jadi kita kena ambil tindakan seterusnya juga. Tindakan yang boleh orang tu mungkin kita boleh ingatkan pada mereka jangan mudah terpengaruh dengan keadaan begini. Okey, jadi macam mana nak mudah terpengaruh, kita boleh cakap mudah terpengaruh. Maksudnya yang pertama, kita jangan layan. Kita pesan pada murid kita jangan layan. Okey, layan macam maksudnya orang yang pengetahuan mengawal pertuturannya. Orang yang berpengetahuan akan mengawal pertuturannya. Jadi kita jangan layan orang yang begini, jadi menyebabkan kita tidak tenang. Okey. Lepas tu mungkin kita boleh beri nasihat dia. Okey. Maksudnya pengajaran kadang-kadang yang terbaik tu kita perlukan, tidak perlu memberikan respon pada buli tersebut, perkataan-perkataan itu.
sebab kita yang kuasai alat media elektronik macam handphone. Kita yang perlu tindak balas. Jadi kita tidak perlu memberi respon. Jadi tak payah memberi respon. Jadi macam pembuli tu tak ada perkataan yang rasa dia ada memberi kesan pada dia. Mungkin dia akan mencari mangsa lain. Lepas tu kita kena kawal diri. Walaupun dia ulang betul-betul pesanan kepada anak murid kita, walaupun benda tu selalulah dia bagi tu. Jadi kita kena lawan diri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau hinaan. Dia hina, dia keji kita balas. Kita rasa tak boleh ni, tak perlu. Okay, kita kena lawan diri kita. Jangan layan kejahatan dengan kejahatan. Bully satu perkara yang tak baik, yang tak betul, yang negatif. Kita panggil jahat lah. Okay. Jadi lepas tu kita boleh pesan juga jadikan proaktif. Okay, proaktif. Kita jangan biarkan diri kita dikalahkan. Kita jangan, dia cuma kataan. Kita jangan biarkan diri kita dikalahkan. Sebab kalau kita ikut orang kata begitu, kita pun rasa tak mahu, kita mesti kuat. Jadi bina keyakinan diri murid dalam diri kita kata mesti kuat, awak mesti kuat. Jadi kita kata jangan menurut dia dapat kalau kita kita tak layan dia, kita kuat dia, kita tak rasa terluka, kita tak rasa kesan dia, kita tak akan jadi murung, kita tak akan jadi sedih. Okay? Macam tu. Kita ingatkan sentiasa. Maksudnya ini terapi ringkas sebelum kita bawa kepada kalau peringkat yang lebih teruk lah. Itu masalah yang biasa bagi sekolah rendah lah. Dia tak seteruk sekolah menengah. Jadi perkara-perkara begitu lah yang kita boleh ingatkan gitu. Jadi bina keyakinan diri. Jadi kita kena bina keyakinan diri juga tu. Okay, ataupun murid tersebut ada sekolah rendah lah. Jadi cikgu mengajar sekolah, jadi pengetahuannya macam begitu. Okay. Lepas tu kadang-kadang kita juga ingatkan pada murid tu, sekiranya berlaku sesuatu dekat biasa mengguna handphone atau komputer lah, sekiranya ada pesanan-pesanan, ada foto-foto yang tidak rasa pelik kan, jadi just beritahu pada ibu bapa. Jadi begitu tak apa. Ibu bapa lebih berpengetahuan untuk mengatasi masalah ini, lebih protektif lah untuk anak mereka. Mungkin mereka boleh gunakan cara yang lebih berpengetahuan. Lebih berpengetahuan. Mungkin saya bercakap dengan murid yang sekolah rendah, dia mungkin tak ada pengetahuan, tak ada pendedahan. Lebih pada membina keyakinan diri. Dan pastikan kalau ada SMS benda yang kurang dimenangkan, tak perlu follow, just beritahu. Okay, snap gambar mungkin, screenshot sebagai bukti sekiranya berlaku seterusnya, beritahu pada ibu bapa sebagai bukti, ataupun ibu bapa boleh forwardkan kepada pihak yang lebih berkuasa, contohnya beritahu pada pihak sekolah ataupun lapor, ataupun yang lebih pengetahuan untuk kalau melalui Facebook kita ada, boleh laporkan pada pihak mereka juga. Jadi mereka dapat info begini, mereka akan cuba carilah, cuba akan sulit, dan biasa mereka ada maklumat mengenai pengguna Facebook yang tidak mengikuti etika dan mereka akan minta sesuatu mungkin pada tindakan mengundang. Saja untuk akan rendah lah, tidak sebesar ekstrim setakat inilah pengalaman. Baiklah, terima kasih cikgu dengan penerangan mengenai tindakan yang bakal cikgu lakukan. Baiklah, yang terakhir sekali, secara ringkas, apakah kesimpulan yang dapat cikgu simpulkan daripada hasil perbincangan kita ini? Bully cyber, sesuatu yang terkini, ada kesan yang lebih teruk sekiranya kita lemah. Jadi bina saya keyakinan diri, cari pengetahuan, dan sebagai ibu bapa, prihatin dengan tindakan anak-anak.
gunakan kata laluan ataupun pastikan murid-murid menggunakan peranti-peranti teknologi moden ini pada masa yang sesuai. Ada masa tertentu, bagi jadual yang tertentu, bagi masa tertentu, supaya benda ini tidak murid menghadapi anak-anak tidak sentiasa menghadapi perkara sebegini dan kita dapat kesan. Ibu bapa juga kena bijak menangani masalah ini, tambah pengetahuan macam mana untuk mencari, menjaga keselamatan anak-anak terutama pada zaman sekarang lah. Jadi tingkatkan pengetahuan. Jadi tingkatkan pengetahuan untuk anak-anak, untuk remaja, mungkin sebagai seorang yang dewasa. Banyak maklumat yang kita dapati melalui laman-laman sosial dan laman-laman internet ni. Jadi pastikan kita ada pengetahuan yang jadi penting keselamatan kita lebih terjaga. Baiklah, terima kasih cikgu atas penerangan mengenai buli cyber, mengenai faktor, kesan dan langkah. Terima kasih di atas kesudian cikgu untuk meluangkan masa bersama saya untuk menghuraikan mengenai buli cyber. Terima kasih cikgu.